Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan seperti disebutkan tadi, kita akan membincang dan mengetahui apakah status terkini berkenaan usaha untuk membawa pulang rakyat kita pulang ke ibu negara ataupun tanah air. Dan bersama saya hari ini, saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah, Ketua Protokol Merangkap Ketua Pasukan COVID-19 Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Sofia. Sihat ya setakat ni? Alhamdulillah. Pastinya satu tempoh yang cukup sibuk untuk Datuk dan Kementerian sendiri ya? Ya betul. Mungkin dimulakanlah. Mungkin kita ingin tahu berapa ramai sebenarnya rakyat kita yang telah pun selamat pulang ke tanah air kita pada ketika ini, Datuk. Okey, terima kasih Sofia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Apabila Malaysia mengenakan perintah kawalan pergerakan dalam pada masa yang lebih kurang sama juga, banyak negara telah memulakan langkah-langkah yang sama atau mengenakan sekatan-sekatan seperti penerbangan, sekatan sempadan dan sebagainya, menyebabkan keseluruhannya kita dapat kumpulkan seramai 8,333 orang terkandas di luar negara. Rakyat Malaysia ini bukannya yang berada di sana kerana mereka tinggal di sana, tetapi mereka berada di sana kerana lawatan jangka pendek, contohnya melancong dan sebagainya. Jadi jumlah ini kita kumpulkan sehingga kini seramai 8,333. Wow. Jadi alhamdulillah setelah 3 minggu kita melakukan usaha dan Kementerian Luar Negeri sememangnya diberi peranan untuk membantu rakyat Malaysia di luar negara sana yang mana terkandas untuk dibawa pulang. Jadi alhamdulillah kita mencapai kejayaan setakat ini hampir 90% rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara telah pun berjaya dibawa pulang. 90% tu memang angka yang sangat memberikan semangat saya. Datuk, kita faham juga bagi mereka yang masih terkandas. Mungkin berkongsi apa kekangannya sebenarnya terdapat prosedur tertentu di negara lain. Kita bercakap antara hubungan dua negara dan penerbangan dan sebagainya. Mungkin ada kekangan tertentu yang betul, Sofia. Secara umumnya, peringkat awal kita berusaha untuk membawa pulang atau membantu membawa pulang rakyat Malaysia ini menghadapi pelbagai cabaran. Dan saya rasakan walaupun kita ada mungkin baki 10% lagi, memang cabarannya lebih tinggi. Memandangkan mereka ini berada di negara-negara yang sukar untuk kita sampai. Sebagai contoh, mereka ini berada di negara Montenegro sebagainya, di mana tidak ada kedutaan Malaysia di sana. Baik. Ataupun negara Jamaika yang mana dia terletak di sebuah pulau yang agak sukar untuk dicapai ataupun untuk pergi ke sana sekiranya tidak ada penerbangan. Jadi apabila penerbangan semua diberhentikan oleh negara tersebut, jadi untuk Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan secara langsung amat sukar, meskipun kalau kita kata kita boleh sediakan bantuan keuangan sekalipun, tapi apakah cara untuk mereka dibawa keluar daripada negara tersebut adalah amat sukar. Jadi kita ada lagi 910 orang baki daripada 8,333 tadi untuk dibawa pulang. Tapi alhamdulillah cabaran ini insya-Allah kita akan hadapi. Beberapa negara yang kita telah kenal pasti untuk kita dahulukan. Ya. Pastinya kita memerlukan kerjasama juga di antara negara lain untuk membantu rakyat kita yang berada di sana, kan? Mungkin apakah yang setakat ini status bantuan ataupun kerjasama bersama dengan negara lain ini untuk membantu kelangsungan hidup rakyat kita di negara mereka pada ketika ini, Datuk? Secara umumnya kita memang memerlukan bantuan negara-negara di mana rakyat Malaysia terkandas. Yang pertama adalah untuk memastikan mereka itu dibenarkan terus berada di sana sementara kita membantu mereka untuk pulang ke Malaysia. Sebagai contoh, di negara itu mungkin visa mereka untuk tinggal sana telah tamat. Dan yang kedua untuk mendapatkan kebenaran kerajaan di negara-negara tersebut untuk melakukan misi ataupun bantuan membawa balik rakyat Malaysia. Sebagai contohnya,
Apabila rakyat Malaysia terkandas di satu buah bandar di sesuatu negara, itu mungkin jarak antara bandar tersebut dengan pejabat kedutaan amat jauh. Setengahnya sehingga menjangkau 10 ataupun 12 jam perjalanan. Jadi negara-negara ini setengahnya telah melakukan perintah ataupun melaksanakan perintah kawalan pergerakan juga. Jadi untuk untuk kita sampai kepada target sasaran ataupun rakyat terkandas ini amat sukar. Jadi cabaran-cabaran, jadi kita memerlukan bantuan daripada kerajaan tuan rumah supaya dibenarkan. Dan yang ketiganya adalah bila kita membantu sebagai contoh untuk melakukan repatriasi dengan penerbangan-penerbangan yang disusun atau diatur khas untuk membawa rakyat Malaysia itu pulang. Jadi kita perlukan dia panggil kelulusan diplomatik supaya penerbangan itu dapat dibenarkan mendarat di negara tersebut. Jadi alhamdulillah setakat ini segala cabaran tersebut dan bantuan kerjasama negara lain juga dapat dilaksanakan dengan baik. Ini di bawah kita beruntung di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein dan juga Datuk Kamaluddin Jaafar yang sentiasa berhubung dengan rakan sejawat mereka di pelbagai negara. So kita dapat kerjasama yang baik dari pelbagai buah negara sebagai contoh Brunei, Singapura, Arab Saudi, UAE dan sebagainya. Jadi dengan kerjasama ini memungkinkan rakyat Malaysia yang terkandas untuk dibawa pulang dengan lebih mudah. Jadi selain daripada itu, kerjasama dengan negara lain juga kita lakukan untuk dari sudut berkongsi resources ataupun sumber. Sebagai contoh, apabila rakyat Malaysia di Mesir perlu dibawa pulang ke Malaysia, kita memohon supaya kerjasama diberikan oleh kerajaan Brunei baru-baru ini. Dan manakala apabila rakyat Malaysia yang berada di contohnya di Cambodia, baru-baru ini kita bawa juga rakyat daripada Brunei untuk pulang ke negara mereka. Datuk, pastinya ada yang khawatir, ada yang mungkin ingin tanyakan soalan ini juga. Bagi mereka yang sekiranya pulang ke tanah air dan disyaki atau mempunyai simptom positif COVID-19, apa prosedur sebenarnya, cara penjagaan untuk memastikan mereka melalui proses kuarantin sebaik-baiknya sebelum mereka pulang ke rumah ataupun kawasan mereka sebaik-baiknya? Datuk. Apabila rakyat Malaysia yang bersiap sedia untuk pulang, mereka ini akan terdedah kepada jangkitan semasa dalam penerbangan ataupun semasa mereka berada di negara tersebut. Jadi kita mengenakan kawalan yang agak ketat juga, maknanya apabila mereka bersedia untuk pulang. Ini bukan dilakukan oleh kerajaan kita semata-mata, makna kerajaan negara tuan rumah juga. Mereka membuat saringan seperti kita membuat saringan. Maknanya jika mana-mana rakyat Malaysia mempunyai simptom ataupun gejala jangkitan ataupun apa-apa gejala sekalipun, mereka mungkin tidak dibenarkan untuk terbang. Jadi mereka tidak akan dibenarkan untuk melakukan penerbangan balik ke Malaysia. Jadi mereka perlu pergi mendapatkan ujian ataupun rawatan sekiranya berlaku keadaan demikian. Maknanya mereka yang benar-benar didapati sihat, barulah boleh dibawa pulang ke Malaysia. Baik. Baik, Datuk, kita berbincang berkenaan ini mungkin dikatakan dua hala daripada luar negara pulang ke sini, dan mungkin kita tanyakan juga bagi mereka mungkin warga asing, pekerja asing sebagainya yang berada di sini, adakah mempunyai status tertentu, adakah mereka semua dalam keadaan yang terjaga dan masih boleh dihantar pulang semula ke negara mereka ke bagaimana sekarang ni? Dari sudut kerjasama tersebut, ia terus berlaku, memang sedang berlaku pun. Kalau kita melihat dari sudut umumnya, Malaysia antara beberapa buah negara sahaja yang mengambil berat
secara khusus rakyat mereka yang terkandas di luar negara. Baik. Jadi tidak banyak negara yang apabila berlaku sekatan-sekatan seperti ini mereka mengaturkan supaya rakyat mereka dibawa pulang. Jadi bagi negara-negara lain banyak negara lain maknanya apabila sekatan ini berlaku mereka terpaksa mencari jalan sendiri untuk pulang tanpa bantuan kerajaan mereka. Jadi alhamdulillah kerajaan Malaysia masih mampu untuk membantu mereka membawa mereka pulang. Jadi dalam keadaan itu banyak warga asing yang masih berada di Malaysia dan kita juga cuba memudah carakan supaya mereka dapat pulang ke negara masing-masing. Sebab itu Perintah Kawalan Pergerakan tidak menghadkan atau tidak menghalang rakyat asing untuk pulang ke negara masing-masing, dan bahkan kita memberi kerjasama. Sebagai contoh, semasa kita membuat usaha untuk membawa balik rakyat Malaysia daripada India, dalam masa yang sama penerbangan yang ada itu kita tawarkan kepada kerajaan India supaya mereka dapat membawa pulang rakyat mereka sekali. Sebaik-baiknya. Yep. Akhir sekali, Datuk, kalau kita ingin dapatkan mungkin nasihat yang cukup ringkas bagi mereka yang mungkin masih terkandas di luar negara. Apa yang nak sampaikan? Jadi kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara, sama ada mereka terkandas ataupun tidak terkandas, di negara-negara tersebut mereka dinasihatkan sentiasa berhubung dengan pejabat kedutaan ataupun konsulat Malaysia di luar negara supaya keberadaan mereka diketahui apabila ada berlaku keadaan yang memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan. Ataupun dalam keadaan-keadaan yang lebih serius daripada itu, mereka mudah dan boleh dihubungi. Kebanyakan Kementerian Luar Negeri biasanya menerima pertanyaan daripada ahli keluarga dan sebagainya. Jadi jika mereka tidak berdaftar dan kita tidak tahu keberadaan mereka, agak sukar untuk kita mengenal pasti kedudukan dan keadaan mereka di luar negara sana. Jadi mendaftar dengan kedutaan ataupun even dengan Kementerian Luar Negeri adalah amat-amat digalakkan, terutamanya dalam tempoh ataupun dalam masa kita menghadapi wabak COVID-19 ini. Kita ingin ucapkan setinggi terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri. Pastinya banyak inisiatif yang dilakukan untuk membantu orang kita pulang ke Malaysia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah, Ketua Protokol Merangkap Ketua Pasukan COVID-19 Kementerian Luar Negeri. Baik.